Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pak Pelajar? Sudah lama kita jumpa. Hari ini kita jumpa lagi dalam bulan Syawal ini. Pertama saya ucapkan selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang asas kepada penulisan esei sejarah, iaitu Kertas Kerja Khusus 9404. Jadi sangat penting untuk kita memahami apa sebenarnya yang dikatakan sebagai esei sejarah. Dan apakah perkara-perkara penting yang mesti ada dalam sesebuah esei sejarah itu. Itu yang cuba saya terangkan pada hari ini. Teruskan bersama saya, Suka Sensei. Pertama sekali Pak Pelajar, kita mesti memahami apa yang dikatakan sebagai sejarah. Ini sebab kita nak menulis sebuah esei, iaitu esei sejarah. Jadi kita kena faham apa yang dikatakan sejarah itu. Jadi kita ulang kaji bersama-sama. Pertama sekali dari segi definisi sejarah. Sejarah berasaskan kepada 4 definisi yang boleh kita lihat. Pertama, dari segi perkataan Arab yang bermaksud sajaratun, iaitu bermaksud pokok ataupun pohon. Yang itu merujuk kepada salsilah ataupun riwayat, keturunan dan juga asal usul. Itu dikatakan sebagai sejarah. Yang kedua, mengikut Herodotus, sejarah itu adalah penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Jadi dalam kita menulis esei, kita akan menceritakan tentang sesuatu, cerita-cerita tentang tokoh, tentang tempat, tentang ekonomi sesuatu tempat, tentang aktiviti sukan di suatu tempat. Jadi kita perlu memahami apa yang dikatakan sejarah itu. Yang ketiga, seperti yang dikatakan oleh ahli sejarah Islam, itu Ibn Khaldun, sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia, tentang perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Jadi inilah antara perkara penting yang kita boleh masukkan dalam proposal kita, yang kita katakan sebagai persoalan kajian. Persoalan itu yang kita mesti jelaskan dalam esei nanti. Ini sebagai dapatan kepada kajian yang kita buat. Dan satu lagi definisi oleh sejarawan tempatan, itu Muhammad Yusuf Ibrahim, mengatakan sejarah merupakan catatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa itu. Sebab itu, bila kita menulis esei sejarah, dia berbeza dengan esei bahasa Melayu, esei kerajaan ataupun esei yang lain, sebab kita berasaskan kepada sumbernya, iaitu bukti. Untuk menjelaskan sesuatu fakta, kita mesti ada bukti. Itu dikatakan sebab yang mesti kita jelaskan. Ini sebab kita nak menjawab, menghuraikan persoalan ataupun permasalahan kajian dalam proposal kajian kita. Dan itu yang saya katakan tadi sebagai dapatan kajian. Jadi kita perlu menjelaskan apa yang dikatakan sebagai fakta dan huraian itu mesti berdasarkan kepada sumber mana. Sama ada sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber lisan, untuk menguatkan esei yang kita tulis. Ini supaya dia merupakan satu esei sejarah. Jadi perkara-perkara ini penting. Jadi sejarah itu berasaskan kepada bukti, iaitu evidence yang perlu kita kumpulkan dan perlu kita nyatakan dalam esei yang kita letakkan di bahagian akhir esei kita, iaitu nota hujung. Ini di bahagian nota hujung. Dan setiap apa yang kita gunakan itu, kita akan senaraikan dalam satu senarai yang dipanggil bibliografi. Jadi semua itu berguna daripada bukti yang kita perolehi, sama ada daripada sumber pertama ataupun sumber kedua ataupun sumber lisan, dan kita letakkan dalam kategori tertentu yang kita nyatakan dalam bentuk bibliografi, dan kita tulis dalam esei dalam muka surat berapa, tajuk siapa pengarangnya, siapa yang kita temu ramah misalnya. Semua itu kita nyatakan di bahagian nota hujung, ataupun nota kaki. Tapi biasanya kita menggunakan nota hujung. Itu perkara yang penting. Jadi kita kena memaham, kalau kita faham tentang definisi sejarah ini, jadi bila kita menulis esei, sebab itu kita menulis esei itu, berasaskan kepada prinsip sejarah. Sebab kita adalah student of history ataupun pelajar sejarah. Jadi kita mesti menulis esei sejarah kita berasaskan metod ataupun kaedah penyelidikan yang bersifat sejarah. Jadi bila kita nak memahami secara umumnya tentang erti sejarah itu sendiri, jadi kita membolehkan kita memahami dan mempelajari tentang diri kita sendiri, memahami tentang keluarga kita, masyarakat kita, dan juga peringkat-peringkat pentadbiran itu, daripada kampung, mungkin daerah, negeri, negara ataupun antarabangsa. Itu perkara penting yang kita panggil sebagai geographical, untuk memahami latar belakang kajian yang kita hendak lakukan. Jadi perkara ini penting. Ini sebagai asas kepada penulisan sesuatu esei sejarah.
asas kepada penulisan sesebuah esei sejarah, kita memahami dulu apakah kepentingan sejarah. Jadi bila kita nak memahami kepentingan sejarah itu, secara umumnya kita boleh menjelaskan. Kita kena faham ini dulu, baru kita boleh menghasilkan satu esei yang baik. Bila kita sebut kepentingan sejarah, sejarah dapat membantu kita mengenali diri kita sendiri, masyarakat, bangsa dan juga negara. Sejarah dijadikan iktibar dan pengajaran sebagai panduan untuk masa kini dan juga masa hadapan. Jadi kajian yang kita buat itu akan sangat berguna. Untuk kajian yang kita buat itu berguna untuk pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Bila orang melihat dan membaca esei yang kita tulis itu, dia akan mendapat maklumat awal tentang sesuatu perkara yang kita kaji, dan mereka akan meneruskan kajian tersebut. Mungkin diperluaskan lagi kajian tersebut dan skop yang lebih luas. Itu kepentingannya. Sejarah ini juga dapat memupuk semangat setia, jujur, berani dan bangga kepada negara. Itu antara perkara penting yang kita kena faham. Bila kita sebut mengapa sejarah itu penting dalam kehidupan kita. Jadi apabila kita nak menulis sesuatu esei sejarah, kita dah memahami kepentingan sejarah itu sendiri. Jadi kita kena faham, bila esei itu apakah ciri-ciri sejarah. Jadi esei yang kita tulis itu mestilah esei sejarah. Jadi ciri yang pertama yang mesti ada dalam satu esei sejarah adalah membantu merekonstruksi peristiwa yang telah berlaku. Jadi kita meresponkan balik peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam konteks yang baru. Kita nak menjelaskan peranan tokoh. Seorang tokoh yang kita nak kaji. Jadi kita nak menjelaskan peranan tokoh itu tersebut. Jadi peranan tokoh itu kita jelaskan dari segi prinsip sejarah. Bagaimana kita nak menguraikan dia supaya peranan itu menunjukkan ciri-ciri esei yang berbentuk sejarah. Jadi kita nak menulis tentang peranan tokoh. Dari segi apa? Peranan tokoh itu dari segi politik, ekonomi, sosial misalnya. Jadi kita perlu menghuraikan apa yang dikatakan sebagai politik. Mungkin penglibatan tokoh tersebut dalam sesuatu organisasi ataupun pertubuhan politik. Bagaimana dia bermula, bila dia bermula, apa yang mendorong dia kepada menjadi seorang ahli politik dan sebagainya. Contoh, itu antara perkara yang kita katakan tadi, merekonstruksi sesuatu peristiwa yang pernah berlaku kepada tokoh tersebut. Contoh, itu yang pertama. Kedua, kita memberi satu gambaran tentang sesuatu peristiwa yang lalu dapat dibentuk dengan mengumpulkan dan menjalinkan maklumat yang diperolehi daripada ciri-ciri sejarah. Macam saya kata tadi, kita nak menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan kronologi masa. Daripada tokoh itu, daripada bila dia bermula, dia berkembang, dia semakin perlibatannya semakin meluas. Contohnya, sumbangannya semakin banyak. Itu adalah dalam bentuk sejarah yang boleh kita paparkan. Mungkin dalam bentuk kronologi. Kita akan menyampaikan dari tahun ke tahun, perlibatannya masa remaja, semasa dia berumur 30, 40, 50 ataupun selepas dia besar. Itu ciri penting dalam sejarah. Sebab kita nak menggambarkan penglibatan tokoh misalnya. Saya ambil contoh tokoh untuk kita kaitkan dengan ciri sejarah itu sendiri. Jadi jelas bila kita dah ada kepentingan, kita ada ciri sejarah, maka esei kita itu akan lebih menarik. Esei kita itu akan bersifat sejarah. Kenapa kita pelajari sejarah? Tujuannya, pertama, pengetahuan yang banyak boleh diperolehi dengan mempelajari sejarah. Cara berfikir orang sejarah. Bagaimana kita nak melihat sesuatu perkara, sama ada syarikat. Misalnya kita nak kaji tentang ekonomi, kita buat kajian tentang ekonomi. Kita nak melihat Malaysia Airlines ataupun syarikat penerbangan Malaysia dalam konteks sejarah. Bila kita nak menulisnya dalam bentuk sejarah, macam mana? Kita melihat dari segi latar belakang. Latar belakang bagaimana penubuhan syarikat penerbangan Malaysia. Apa yang berlaku selepas itu. Perkembangan dia. Kita boleh lihat perubahan yang berlaku dari struktur, dari segi penglibatan, dari segi native of business, ataupun bidang perniagaan yang dilakukan. Bukan hanya membawa penumpang, mungkin dia lebih luaskan lagi, membawa kepada mengangkut barangan, kargo misalnya. Itu perubahan yang berlaku dalam syarikat tersebut yang kita jelaskan dalam konteks sejarah. Bila dia boleh berubah dari segi native of business itu berubah, bagaimana dia berubah, bila dia berubah, bagaimana dia berubah, mengapa dia berubah. Itu semua membuatkan kepada perubahan. Dari segi strategi pemasarannya juga berubah.
Ini strategi pemasarannya. Sekarang kita guna media sosial, internet dan sebagainya. Semua itu menunjukkan bahawa dia berubah berdasarkan kepada kronologi. Ini perkembangan masa, ini keperluan kepada perkembangan sistem ekonomi yang bersifat bebas ataupun kapitalisme. Pasaran bebas. Jadi kita boleh jelaskan dari segi tujuan, kepentingan, ciri-ciri dan juga tujuan kita membelajar sejarah. Jadi perkara-perkara yang boleh dilakukan dengan pengetahuan sejarah ialah membuat penilaian mengenai sesuatu peristiwa. Kita menilai, kita nak mengkaji, kita nak menulis sesuatu perkara berkaitan dengan sesuatu peristiwa. Misalnya kita nak mengkaji tentang asal-usul nama sesuatu tempat, sejarah tempat. Kita Batu Cave contoh. Kita nak mengkaji tempat yang dikatakan sebagai Batu Cave. Bagaimana Batu Cave itu dapat namanya? Apakah perkara-perkara yang membawa ataupun asas yang membawa kepada asal usulnya? Dari segi latar belakangnya, siapa yang membukanya, mengapa dia membuka, apakah jenis kegiatan ekonomi, penduduknya siapa yang terlibat dan sebagainya. Semua itu kita boleh nyatakan berdasarkan kepada penilaian mengenai sesuatu peristiwa. Kita nak berkaji tentang dasar ekonomi baru, penilaian mengenai dasar ekonomi baru, penilaian mengenai Persatuan Bola Sepak Malaysia contoh, Persatuan Bola Sepak Selangor contoh, Johor Darul Takzim JDT. Jadi kita semua boleh mengkaji dengan menilai mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku tentang sesuatu perkara contoh. Yang kedua, mengetahui kepentingan sesuatu peristiwa. Mengapa peristiwa itu penting? Peristiwa itu penting yang memberi perubahan, yang menyebabkan berlaku perubahan dari segi ekonomi industri berat. Bagaimana industri berat itu berlaku? Sejak mulanya penubuhan Pro 2 ataupun perusahaan kereta nasional. Perusahaan kereta nasional bila? Jadi kita boleh lihat peristiwa itu penting dari segi apa yang dinyatakan dalam surat khabar, dalam media masa yang memaparkan tentang peristiwa penubuhan sesuatu, peristiwa pelancaran sesuatu perkara, pelancaran kereta baru misalnya, model yang baru. Itu semua ada kepentingannya dari segi sejarah yang boleh kita catatkan, yang boleh kita huraikan, yang boleh kita jelaskan, dan isu itu menjadi menarik. Kita juga boleh menjelaskan tentang sebab dan akibat sesuatu peristiwa. Sebab dan akibat sesuatu peristiwa. Contohnya kita nak mengkaji tentang sejarah tempat, sebab dan akibat tentang suatu peristiwa. Misalnya biji timah. Bila ditemui biji timah, apakah kesan daripada penubuhan biji timah itu? Kesan itu akibat sesuatu peristiwa, iaitu biji timah tadi memberi kesan kepada pembukaan kawasan yang baru, kemasukan orang dagang misalnya, membuatkan perkembangan infrastruktur, jaringan jalan raya, pengangkutan dan sebagainya. Sebab itu kita kata penting sesuatu perkara itu memberi sebab dan akibat. Misalnya kita ambil penanaman getah, koko, kelapa sawit, apa saja yang kita boleh ambil peristiwa kepada perkembangan kegiatan tersebut. Apa sebabnya yang membawa pengenalan kepada tanaman tersebut, dan apakah kesan daripada perkembangan tanaman tersebut. Jadi pelajar boleh tulis, boleh menghasilkan esei dalam pelbagai sudut. Ini berdasarkan kepada apa yang hendak kita tulis, mesti berdasarkan kepada kepentingannya dari segi sejarah, menggambarkan ciri-ciri sejarah, dan kita memiliki tujuan, dan dia akan menjelaskan kenapa kita menulis tentang sesuatu esei tersebut. Jadi 3 perkara ini penting. Dan perkara keempat yang penting bila kita nak menulis sebuah esei sejarah, kita kena pastikan fakta yang kita gunakan itu tepat dan benar. Kita menulis esei ini bukan syok sendiri, ataupun kita hanya menyatakan secara umum saja tentang apa yang nak kita perjelaskan. Jadi mesti berdasarkan kepada fakta. Apabila kita sebut fakta ataupun maklumat sejarah, bermaksud peristiwa, tempat dan tarikh yang dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan sumber yang sahih. Sebab tu saya kata tadi, bila kita menulis esei sejarah, kita mesti berasaskan sumber, sama ada sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber ketiga, itu sumber lisan. Yang semua sumber-sumber ini kita kena paparkan, kita kena letakkan dalam nota hujung dan juga dalam bibliografi kita nanti, supaya esei kita itu berasaskan kepada fakta ataupun maklumat sejarah. Barulah dikatakan sebagai esei sejarah, dan kita boleh mendapat esei yang baik. Jadi boleh mendapat markah yang baik. Jadi bila kita nak menghasilkan esei, kita kena pastikan
kita mempunyai fakta yang boleh dibuktikan berdasarkan sumber yang autentik, sumber yang sahih. Nanti saya akan jelaskan dalam video kedua nanti bagaimana kita nak mendapatkan sumber-sumber yang autentik, berdasarkan kepada sumber pertama khususnya, sumber utama khususnya, dari dalam online saja. Bagaimana kita nak mendapatkan sumber-sumber ini secara online. Sebab dalam keadaan PKP sekarang ini, kita tidak boleh lagi berhadapan, membataskan untuk berhadapan dengan orang ramai dan sebagainya dengan keadaan COVID seperti ini, maka kita perlu mencari satu usaha yang lain. Jadi salah satu usaha yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan sumber yang pertama khususnya adalah melalui kajian dokumen yang akan kita buat secara online. Jadi saya akan jelaskan nanti dalam video yang kedua. Bagaimana kita nak mendapatkan sumber-sumber maklumat ini secara online. Dan kita dapat menghasilkan satu isi yang baik berdasarkan kepada fakta yang tepat dan benar. Itu yang pertama. Kedua, fakta sejarah tidak boleh direka dan ditokok tambah. Sebab itu saya kata, bila kita menulis esei sejarah, kita mesti berdasarkan fakta. Jadi kita tidak boleh ambil fakta-fakta yang tidak tepat, yang tidak berdasarkan sumber yang pertama ataupun sumber kedua, sumber yang autentik dari segi itu. Sebab itu kita kena pastikan esei kita itu bersifat sejarah, mempunyai ciri-ciri sejarah, dan dia boleh memaparkan kepentingan sejarah berdasarkan kepada tujuan mengapa kita menulis esei sejarah ini. Jadi kena pastikan fakta tidak boleh direka dan ditokok tambah. Bila kita nak menjelaskan tentang satu fakta itu, kita kena pastikan fakta itu berdasarkan sumber yang sahih. Dan yang ketiga, fakta sejarah juga perlu dipertanggungjawabkan dari segi sumber dan kesahihannya. Kita tak boleh cut and paste, ambil dari mana-mana saja, masuk saja dalam esei kita. Itu dikatakan plagiat. Jadi esei itu mesti berdasarkan sumber yang sahih, yang boleh dipertanggungjawabkan dari segi sumbernya dan keesahannya, sebagai satu fakta yang benar, berdasarkan sumber sejarah yang tepat. Faham ya pelajar? Itulah kepentingan sejarah, ciri-ciri sejarah, tujuan mempelajari sejarah, fakta yang tepat dan benar perlu kita gunakan dalam menghasilkan sesuatu esei sejarah yang baik untuk kertas 4 ini. Jadi esei kita nanti boleh digunakan, kajian yang kita tulis ini akan menjadi asas kepada kajian-kajian yang akan dibuat oleh pelajar-pelajar yang lain nanti. Mungkin masa kamu masuk universiti nanti, kamu akan buat tesis untuk ijazah pertama ataupun ijazah nanti untuk sarjana dan ataupun di peringkat PhD. Kamu boleh teruskan kajian yang telah kita buat di peringkat STPM ini untuk kajian yang lebih meluas pada masa akan datang. Sebab sejarah itu penting dan mesti berasaskan kepada perkara-perkara yang saya jelaskan tadi. Bila kita menulis sesuatu esei sejarah, pertama, seperti saya jelaskan tadi, kita mesti memahami ciri-ciri sejarah. Bila kita sebut ciri-ciri sejarah, ada 3 perkara penting yang mesti kita pastikan bila kita menulis berdasarkan fakta yang tepat dan benar. Penting dan bermakna. Ada banyak fakta. Pertama, fakta itu mesti tepat dan benar. Fakta itu penting dan memberi makna kepada apa yang kita tulis. Dan dia berdasarkan kepada sebab dan akibat. Berdasarkan pada sebab dan akibat, baru kita boleh menghasilkan satu esei yang baik. Contoh, saya bagi satu contoh. Misalnya kita nak menjelaskan tentang tempat. Misalnya saya bagi contoh Kuala Kubu Baru sebagai pusat pentadbiran daerah Hulu Selang. Fakta yang tepat dan benar kita nak jelaskan tentang Kuala Kubu Baru, iaitu berkaitan dengan pembukaan Kuala Kubu Baru sebagai pusat pentadbiran. Ini bagaimana? Ini bila masa British membukanya. Kita akan jelaskan. Kemudian kita nak lihat kepentingan Kuala Kubu itu sebagai pusat pentadbiran daerah Hulu Selang. Berdasarkan fakta dan berdasarkan sumber yang kita ada untuk kita menjelaskan tentang perkara tersebut. Dan kita lihat kesan ataupun sebab dan akibat daripada perkembangan Kuala Kubu sebagai pusat pentadbiran. Berapa luasnya kawasan. Ada majlis
Masjid Daerah Hulu Selangor misalnya, pejabat tanah, dan juga jabatan-jabatan kerajaan lain yang berkaitan dengan pentadbiran yang boleh kita jelaskan. Semua itu berkembang daripada asal awal latar belakang penubuhannya kepada perkembangannya dan akhirnya membawa kepada kepentingannya sebagai pusat pentadbiran daerah Hulu Selangor. Dari segi politik, dari segi ekonomi dan mungkin dari segi sosial. Jadi semua itu kita boleh jelaskan. Itu yang pertama. Sebab bila kita melihat sejarah ini, sebab itu kita kena faham bahawa sejarah adalah bidang ilmu yang bertujuan mencari kebenaran tentang sesuatu peristiwa yang lalu. Kita nak kaji tentang Kuala Kubu sebagai pusat pentadbiran, Ipoh sebagai pusat ataupun pusat pentadbiran ataupun ibu negeri Perak. Contoh. Kita nak kaji tentang Kuala Kangsar sebagai pusat perkembangan pelancongan. Ini kegiatan ekonomi pelancongan ataupun ekopelancongan dan sebagainya. Ini kita nak kaji tentang suatu perkara tersebut. Jadi dia memberi kebenaran. Tujuan kita mengkaji tempat itu adalah untuk mencari kebenaran tentang suatu peristiwa yang berlaku. Bukan dari segi asal usulnya, sebab kenapa dia. Dan kita juga menjelaskan tentang sebab dan akibat tentang sesuatu perkara yang berlaku di tempat itu. Kenapa nama tu Kuala Kangsar? Apa yang ada di Kuala Kangsar? Bandar Diraja, Kuala Kangsar Bandar Diraja, contoh. Kita nak memahami sebab dan akibat daripada sesuatu perkara yang berlaku. Jadi bila kita menulis itu, kita kena fikir beberapa perkara. Jadi sebagai seorang pengkaji sejarah, kita mengkaji perkara di bawah berdasarkan sebab akibat tadi sesuatu peristiwa. Contohnya Kuala Kubu, apa dia? Siapa di Kuala Kubu? Apa di Kuala Kubu? Siapa ni Kuala Kubu ni? Bandar apa? Contoh, bila Kuala Kubu itu diwujudkan? Di mana letaknya Kuala Kubu? Kuala Sepetang ke? Kuala Kedah misalnya. Dan mengapa dan bagaimana tempat itu berkembang, tempat itu menjadi satu pusat pentadbiran, pusat itu berkembang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sebagainya. Pusat perkembangan penanaman padi sawah, perkembangan padi sawah contoh. Jadi semua perkara itu bila kita lihat balik, kita akan membongkar apa, siapa, bila, di mana, mengapa dan bagaimana. Semua ni kita perlu jawab dalam esei sejarah nanti. Bila kita menggunakan 6 elemen ini, dia akan memberikan kita punya kajian itu menarik dan dia berkembang. Kajian itu berkembang berdasarkan kepada elemen ciri-ciri sejarah yang nak kita jelaskan ini. Jadi sejarah akan mendorong seseorang itu kepada sikap ingin tahu. Jadi bila kita mengkaji, kita akan semakin ingin mengetahui apakah sebenarnya, apakah yang berlaku di tempat itu. Siapakah yang membukanya, bila dia membukanya, bagaimana, mengapa dan sebagainya. Jadi sejarah mendorong seseorang itu kepada sikap ingin tahu seperti mengapa, bagaimana dan kesannya terhadap sesuatu peristiwa yang hendak kita jelaskan dalam esei yang panjangnya 2000 hingga 3000 patah perkataan tersebut. Dalam esei sejarah yang kita nak tulis nanti. Jadi perkara-perkara ini kalau pelajar lihat akan membolehkan kajian kita itu menarik. Kita bukan buat satu kajian yang besar, kajian yang bersifat lokal berdasarkan pada sejarah tempatan, ekonomi tempatan, tempat yang sekitar kita sahaja ataupun tempat-tempat di mana. Dan kita mengkaji tentang aktiviti sukan, kegiatan sukan, kepimpinan sukan dan sebagainya. Semua itu akan mendorong kepada kita untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang perkembangan sesuatu perkara berdasarkan 4 tema yang diberikan kepada kita untuk menyelesaikan ataupun membuat kajian. Ini berdasarkan kepada kehendak Kertas 9404 itu. Jadi semua itu akan membantu kita mengenal pasti mengapa, bagaimana dan kesannya terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku di sesuatu tempat, kegiatan, aktiviti kepimpinan sukan misalnya, ataupun tokoh yang nak kita kaji. Semua itu boleh kita nyatakan dalam esei yang kita tuliskan berasaskan perkara-perkara yang saya nyatakan tadi. Bila kita menulis esei sejarah, penting sumber. Jadi ciri-ciri sumber sejarah. Pertama, sumber sejarah ada 2. Sumber pertama ataupun sumber prima
yang kedua sumber kedua ataupun sumber sekunder, dan kita ada sumber ketiga ataupun tertier ataupun sumber lisan. Bila kita sebut sumber, ada 3 perkara penting seperti yang saya jelaskan tadi. Sumber ini mestilah berdasarkan kepada fakta yang tepat dan benar. Jadi bila kita menulis esei, kita pastikan fakta yang kita tulis itu berdasarkan kebenarannya, tepat dan benar, dan kita boleh buktikan. Kedua, penting dan bermakna. Fakta yang kita gunakan, yang kita jelas itu penting dan memberi makna kepada peristiwa yang hendak kita jelaskan. Dan yang ketiga, sumber ini juga akan memberikan sebab dan akibat daripada peristiwa yang kita jelaskan. Ini sama ada tentang tempat, tentang ekonomi, tentang sukan ataupun tokoh yang hendak kita kaji. Okay, mestilah berdasarkan kepada 3 sumber ini. Sumber pertama, sumber kedua, sumber yang ketiga, itu sumber lisan. Okay. Esei yang baik mesti mempunyai 5 sumber pertama. Jadi, untuk menghasilkan sumber pertama ini, kita kena faham dulu. Okay, mana kita nak dapatkan sumber pertama ini? Okay. Sekejap ya. Okay. Bila kita sebut sumber pertama dikenali sebagai sumber prima. Apa dia sumber pertama? Iaitu bahan asal ataupun kumpulan sumber yang masih asli yang belum ditafsirkan, bukan ditulis semula. Itu sumber kedua. Okay, ini sumber asal yang belum digunakan. Okay, misalnya dalam bentuk kertas, dokumen, surat menyurat, misalnya, fosil, artifak dan juga keterangan lisan. Contoh sumber pertama, surat peribadi. Okay, surat pelantikan, sijil yang diterima, okay. Surat beranak, okay. Kedua, diary. Setengah orang dia ada mencatatkan. Okay, mencatatkan. Diary itu catatan harian dia. Okay, itu boleh dijadikan sebagai sumber pertama. Fail rasmi jabatan, selangor report misalnya, report-report tertentu yang ada sejak zaman British lagi, fail rasmi jabatan, minit mesyuarat, surat menyurat, okay, laporan tentang sesuatu rancangan yang telah dibuat. Okay, itu semua adalah sumber pertama yang boleh kita perolehi untuk mengukuhkan esei kita. Sebab sumber pertama sangat penting. Kita mesti ada 5 sumber pertama untuk membolehkan kita mendapat markah yang baik dalam esei. Okay, termasuk juga manuskrip yang belum dicetak, batu bersurat dan sebagainya. Itu adalah sumber pertama. Okay, biasanya kita boleh dapat daripada surat menyurat, sijil, diary, yang milik individu tersebut. Tokoh banyak tentang ini. Kalau kita nak cerita tentang pencapaian tokoh tersebut, sudah pasti dia mempunyai banyak sijil yang dia dapat. Contoh, itu satu sumber pertama. Mungkin kita boleh lihat dari segi laporan akhbar, tentang peristiwa yang berlaku. Akhbar dia boleh jadi sumber pertama, sumber kedua. Okay, berdasarkan, kalau akhbar itu berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku, pelancaran tentang sesuatu peristiwa, okay, pelancaran, perasmian dan sebagainya. Jadi kita boleh ambil itu, kita berjadikan dia sebagai sumber pertama terhadap kajian yang kita buat. Okay, bahan yang dalam bentuk fosil, artifak, kertas dan keterangan lisan. Keterangan lisan juga boleh masuk pada sumber yang pertama. Okay, bahan yang belum diolah dan dicetak, bahan yang bersifat asli dan belum ditafsirkan oleh mana-mana penulis. Contoh sumber pertama, diary, surat peribadi, fail rasmi jabatan, batu bersurat, manuskrip yang belum dicetak. Okey, sumber lain ada fosil. Fosil itu adalah tinggalan haiwan ataupun tumbuhan yang wujud pada masa lampau. Kita tak gunakan ini untuk kaji khusus kita ni. Okey, artifak atau bahan-bahan ciptaan pada zaman lampau seperti pisau, kapak dan juga pinggan mangkuk. Dan banyak kita guna kalau kita ada adalah manuskrip seperti bahan tulisan tangan yang disediakan untuk dicetak dan ditampilkan. Okey, ini adalah sumber pertama. Nanti saya akan jelaskan dalam siri yang kedua nanti bagaimana kita nak memperolehi sumber pertama ini secara online. Okey, sebab kita menghadapi kekangan sekarang ini untuk menemui orang sumber ataupun pergi ke satu tempat arkib. Kita nak perpustakaan pun sukar sekarang ini, disebabkan oleh PKP. Jadi kita perlu gunakan sumber yang kita ada, dan sumber internet juga kita boleh memperolehi sumber pertama ini. Jadi pelajar tak perlu risau. Kita boleh ada cara untuk kita mendapatkan sumber pertama ini yang percuma, yang murah
yang boleh membantu kita dalam menghasilkan satu esei yang baik berasaskan kepada sumber yang sah yang saya katakan tadi. Kesahannya boleh dibuktikan berdasarkan website-website yang autentik, website ataupun laman web rasmi kementerian, jabatan dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan tentang itu. Ini adalah sumber pertama yang pelajar perlu fahami, sebab kita perlu ada 5 sumber pertama sekurang-kurangnya dalam esei kita untuk memberikan kita satu esei yang baik. Sumber kedua, sumber kedua dikenali sebagai sumber sekunder. Sumber ini dikaji melalui pembacaan bertulis seperti buku, ensiklopedia, majalah dan surat khabar. Majalah dan surat khabar ni pun ada 2. Kalau majalah itu hanya menceritakan tentang peristiwa yang berlaku pada waktu itu, pada hari itu, tanpa ulasan, boleh jadi sumber pertama. Betul surat khabar, dia hanya menceritakan tentang peristiwa pelancaran, peristiwa perasmian. Itu adalah sumber pertama. Tapi kalau laporan daripada pengarang, rencana dalam bentuk rencana, itu dah jadi sumber yang kedua. Buku teks, rencana yang ditulis semula, jurnal, risalah, laporan tahunan jabatan, itu semua adalah sumber kedua. Jadi semua sumber kedua ini senang nak diperolehi. Saya tak risau, pelajar boleh dapatkan daripada buku-buku dan sebagainya. Sumber kedua ni banyak. Tapi kita kalau esei kita hanya bergantung kepada sumber kedua tanpa ada sumber yang pertama, jadi esei itu kurang baik. Kita tak boleh mendapat markah yang baik, sebab esei mesti ada sumber pertama. Ini berasaskan pada sumber pertama. Jadi sumber kedua ini boleh jadi asas kepada kajian kita itu. Dia akan memberi ruang kepada kita untuk meneroka lebih dalam daripada kajian yang telah dibuat. Daripada buku-buku yang telah ditulis tentang tokoh Tengku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, P. Ramlee, banyak orang tulis dalam majalah, dalam surat khabar. Tapi apakah perkara lain yang belum disentuh dalam buku tersebut, dalam majalah ataupun dalam sesuatu jurnal atau rencana atau yang kita boleh tulis balik, kita boleh kembangkan, kita boleh melihat dari sudut yang lain. Itu keistimewaan yang kita boleh gunakan daripada sumber yang kedua ini untuk mengembangkan esei kita, dan kita membuat persoalan ataupun permasalahan kajian yang lain, yang baru, ataupun kita meneruskan kajian itu dalam jangka masa yang lebih lama. Kalau sebelum ini dia mengkaji tentang dari tahun 2000 hingga tahun 2000, hanya sehingga tahun 2000 saja, kita boleh teruskan kajian itu untuk tahun 2010 ataupun 2015. Itu maksudnya. Jadi kita gunakan sumber kedua ini sebagai asas kepada kajian yang nak kita buat itu. Persoalan kita itu kita kembangkan lagi dan kita jelaskan dalam dapatan kajian kita, supaya kita dapat walaupun tajuk itu sudah biasa dan ramai orang tulis, tapi kita kembangkan lagi kajian kita itu dari segi jangka masanya. Jangka masanya berubah. Kita kaji dari jangka masa yang berbeza daripada kajian yang telah dibuat. Itu okey. Kita boleh buat satu kajian yang baru. Itu bukanlah pelagian. Ini kita mengembangkan esei tersebut berdasarkan kajian yang telah dibuat sebelum ini. Jadi sumber kedua ini sangat membantu para pelajar dalam mengenal pasti persoalan kajian yang kita buat ataupun permasalahan, dan kita memberi dapatan yang baru daripada kajian yang baru, walaupun tajuknya sama tetapi persoalannya berbeza. Dapatannya juga akan memberikan hasil yang berbeza. Itu adalah sumber kedua. Ini sumber daripada bahan yang telah ditulis oleh pengarang ataupun penulis sebelum ini. Okey pelajar, seterusnya bila kita nak menghasilkan satu esei yang baik, kita kena faham kaedah pengkajian sejarah. Ada 3 kaedah. Pertama, kaedah lisan. Apa dia kaedah lisan? Iaitu sumber lisan ialah sesuatu yang diucapkan atau diberitahu oleh orang sumber. Misalnya soalan tentang tokoh, tempat, sukan ataupun ekonomi, kita perlu orang sumber. Orang sumber ini adalah tokoh yang berkaitan dengan perkara yang kita kaji, dan dia boleh berdasarkan temu bual ataupun interview yang kita buat antara dua pihak. Kita akan mendapat jawapan. Kita ada soalan dan tokoh itu akan menjawab. Itu dikatakan kaedah lisan, atau berdasarkan penceritaannya tentang
asal usul sesuatu nama tempat. Sungai Chur misalnya, bagaimana dapatnya nama Sungai Chur? Mungkin ada berapa orang lama penduduk asal di Sungai Chur ini, dia boleh menceritakan. A mungkin cara penceritaannya berbeza, B menyatakan dari sudut yang lain, C menyatakan dari segi penyataan yang lain. Jadi sumber-sumber ini kita boleh kumpulkan untuk memberi satu gambaran tentang asal usul tempat tersebut. Misalnya Bistari Jaya, Kuala Selangor, Sabak Bernam, mana asal nama tu? Mungkin ada beberapa orang lama yang kita boleh temu bualnya untuk menghasilkan tentang penceritaan, pengkisahannya tentang sejarah tempat itu. Ataupun nak melihat dari segi misalnya kita mengkaji tentang syarikat burger contoh, syarikat membuat kerepek misalnya, dari segi tajuk ekonomi, tema ekonomi. Jadi kita perlu menemui pengusahanya. Itu kita gunakan sumber lisan ini. Kita gunakan sumber lisan. Sejarawan memperoleh maklumat melalui cerita-cerita, lisan atau pengucapan oleh seseorang tokoh. Orang yang lama yang kita tahu dia berada pada suatu peristiwa tersebut. Misalnya zaman pendudukan Jepun. Bila kita nak mengkaji tentang zaman pendudukan Jepun, kita nak kaji tentang mereka terlibat dengan dasar ekonomi baru. Ramai, mungkin mak bapak kita sendiri terlibat. Mak bapak kamu mungkin terlibat dengan dasar ekonomi baru. Mungkin boleh kita jadikan sebagai orang sumber untuk menjadikan satu sumber yang penting dari segi kaedah lisan ini. Maklumat yang diperolehi seterus daripada responden melalui ucapan, penceritaan dan perbualan dinamakan kaedah lisan. Sumber sejarah juga diperolehi melalui kaedah lisan, berkait rapat dengan sastra seperti mitos, legenda, puisi dan sebagainya. Sejarawan akan memilih mentaksir dan membandingkan fakta untuk mendapatkan kebenaran maklumat tersebut. Kita ada sumber pertama tadi, kita ada sumber kedua dan kita ada sumber lisan. Jadi ketiga sumber ini akan memberi satu tafsiran yang baik tentang sejarah yang nak kita jelaskan. Itu perkara yang penting. Sekarang ni kaedah lisan ni sangat memberi makna kepada penulisan sejarah. Jadi kita boleh gunakan keadaan ini untuk membantu kita. Dalam keadaan COVID wabak COVID ini, pelajar boleh buat interview secara online, guna Google Meet ke, ataupun menghantar melalui email, ataupun melalui WhatsApp saja. Screenshot tu save kan. Dan itu boleh dijadikan sebagai bukti kepada temu bual yang dibuat. Ada soalan, ada jawapan. Ataupun kita minta seorang tokoh, Encik Ahmad bin Abu misalnya, untuk menjelaskan tentang apa yang dia faham, apa yang dia tahu berdasar pengalamannya tentang asal usul nama tempat itu. Maka dia akan jelaskanlah dan kita rakamkan. Kita boleh buat rakaman. Tak perlu bersemuka, pelajar boleh gunakan media sosial. Saya rasa itu tidak bukanlah sesuatu yang sukar untuk dibuat sekarang ini dengan teknologi yang kita ada. Sejarawan perlu berbuat demikian kerana mendapat kelemahan pada sumber lisan seperti unsur tokoh tambah, mitos, legenda dan juga unsur dongeng dan sebagainya. Jadi kita imbangkan sumber lisan dengan sumber pertama dan sumber yang kedua. Itu yang dikatakan sebagai kaedah lisan. Selain daripada itu, kita boleh gunakan sekarang ni kalau kita lihat daripada YouTube, banyak berita rakaman dan sebagainya. Itu juga boleh dijadikan sumber untuk penulisan kita. Nanti saya akan jelas nanti dalam siri yang kedua nanti. Menonton, mendengar berita atau liputan secara langsung melalui televisyen sebagai sumber lisan. Kaedah mendapatkan sumber lisan yang lain ialah melalui temu ramah, penceritaan dan sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi. Kaedah temu bual dan penceritaan ini bertujuan untuk mendapatkan latar belakang ataupun pandangan daripada suatu tokoh. Biasanya berkaitan dengan kalau pengusaha dari segi ekonomi, kita lihat ekonomi, pengusaha yang menjalankan satu kegiatan ekonomi itu, kita nak kaji tokoh. Itu juga melalui temu ramah dan juga penceritaan pengalamannya berdasarkan kepada kaedah itu. Jadi kaedah lisan ini sangat membantu calon dalam menghasilkan satu esei yang baik. Dengan kita imbangkan dengan sumber pertama dan sumber kedua, ditambah lagi dengan kaedah lisan ini akan menjadikan esei sejarah kita itu menarik, menarik untuk dibaca dan untuk membuka kepada ruang kepada kajian selanjutnya nanti.
Jadi sumber tu banyak para pelajar. Dia tak perlu risau untuk menghasilkan satu esei yang baik yang panjangnya cuma 2,500 hingga 3,000 patah perkataan saja. Okey. Jadi sebenarnya saya rasa tak masalah sangat pun. Okey, kerja kursus yang kita buat adalah berdasarkan kaedah bertulis. Jadi kita kena faham apa yang kita katakan sebagai kaedah bertulis. Kajian terhadap suatu fakta juga boleh didapati daripada bahan bertulis. Apa yang kita hasilkan itu adalah merupakan kaedah bertulis. Pengkaji telah mentafsir menggunakan bahan-bahan. Berdasarkan sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber lisan yang saya jelaskan sebelum tadi. Ini dipanggil kaedah bertulis sebab kita menulis menghasilkan esei sejarah. Seperti catatan perjalanan, diary, tulisan dan gambar tentang sesuatu peristiwa. Duit siling, daun, kesan pahatan di batu nisan ataupun dinding gua, daun kayu, surat menyurat, manuskrip dan sebagainya. Itu semua dalam sumber pertama, sumber kedua, sumber arkeologi dan sebagainya. Maklumat sumber yang ditulis dilakar di sejarawan memperolehi maklumat daripada semua sumber pertama, sumber kedua tadi. Kita menulis balik. Itu dikatakan kaedah bertulis. Kita mencerita balik tentang sesuatu peristiwa ataupun kejadian yang berlaku, tokoh, perundangan, adab resam, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Asal usul satu tempat. Semua itu kita boleh menyatakan melalui penulisan berdasarkan sumber pertama, sumber kedua, sumber lisan, sumber arkeologi dan sebagainya. Jadi sumber tulisan juga akan memudahkan kita untuk memahami sesuatu situasi ataupun peristiwa tentang sesuatu tempat dengan mudah dan juga jelas. Sebagai contoh, melalui pembacaan buku sejarah Melayu, kita dapat menggambarkan sistem sosial, ekonomi, politik yang diamalkan pada zaman pemerintahan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka pada waktu itu. Bila kita menulis tentang sejarah tempat, sesuatu tempat, maka kita akan memahami tempat tersebut dengan lebih baik. Kita mengkaji tentang sesuatu kegiatan ekonomi, satu kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh seseorang usahawan, kita akan dapat menjelaskannya dengan lebih baik. Bila kita mengkaji tentang suatu aktiviti kegiatan sukan, misalnya kepimpinan sukan, tokoh sukan dan sebagainya, kita akan memahaminya dengan lebih mendalam apabila kita menghasilkan sesuatu tulisan yang dikatakan sebagai esei sejarah itu. Itu yang dikatakan sebagai kaedah bertulis. Perkara terpenting yang akhir sebagai asas kepada penulisan sebuah esei sejarah. Sebab bila kita menulis satu esei berdasarkan kepada persoalan ataupun permasalahan kajian yang hendak kita jelaskan, yang saya kata tadi sebagai dapatan kajian, maka dalam proses kita menulis esei tersebut, kita akan mentafsir tentang sesuatu peristiwa sejarah. Jadi pentafsiran dalam sejarah itu kita perlu fahami. Pertama, dari segi terdapat pelbagai pandangan ataupun tafsiran mengenai bagaimana sesuatu peristiwa itu berlaku. Seperti nama tempat, masa saya katakan tadi. Berdasarkan sumber lisan. Beberapa orang lama yang merupakan penduduk asal satu tempat, mempunyai pelbagai cerita berkaitan dengan asal-usul tempat tersebut. Kita boleh gandingkan dari segi sumber pertama yang kita perolehi ataupun daripada sumber kedua yang kita perolehi, untuk kita membuat satu tafsiran berdasarkan kefahaman kita sendiri. Daripada tiga sudut tadi, kita boleh memberi satu tafsiran kita sendiri berdasarkan kefahaman kita tentang fakta yang nak kita jelaskan tadi. Tafsiran sejarah boleh menjadikan sesuatu peristiwa itu bermakna, berfaedah atau sebaliknya. Itu adalah kebijaksanaan kita dalam mentafsir sejarah. Itu peringkat yang pertama. Langkah yang kedua, bila kita nak mentafsir satu sejarah, sejarah akan menjadi kaku atau tidak bermakna jika tidak dibuat tafsiran. Kalau kita hanya berdasarkan fakta, kita hurai saja. Fakta, hurai, beri contoh, itu saja. Tapi kita tidak memberi pandangan, kita tidak membuat tafsiran. Jadi dia tidak memberikan satu esei itu menarik untuk dibaca, untuk dikaji untuk kajian selanjutnya. Jadi sejarawan perlu berusaha mencari sesuatu jawapan atau menerangkan tentang sebab dan musabab berlaku sesuatu peristiwa itu. Berdasarkan sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber lisan. Semua itu akan memberi satu tafsiran yang cukup menarik.
Bila kita dapat mengembangkan, berdasarkan bukti yang kita ada, evidence yang kita ada, kita perkembangkan dalam esei kita tadi. Itu akan beri satu pentafsiran yang baik. Dan langkah yang ketiga dalam pentafsiran sejarah, pengkaji sejarah perlu mengkaji dan membuat penyelidikan mengikut tata cara yang betul dan tepat. Itu yang saya kata tadi. Apa yang kita jelaskan, persoalan yang nak kita jelaskan ataupun permasalahan kajian yang kita nak jelaskan, mestilah berdasarkan kepada fakta. Fakta itu boleh dibuktikan berdasarkan sumber pertama, sumber kedua, sumber lisan. Yang sahih, yang autentik untuk memberikan satu esei yang menarik dan menepati kehendak sejarah. Itu yang sangat penting. Di tafsiran tentang sesuatu peristiwa, sejarah berbeza mengikut kacamata sejarawan. Kalau sejarawan barat, sejarawan Islam, sejarawan tempatan, masing-masing mempunyai pentafsiran. Tak salah kita menerima pandangan. Tafsiran yang pelbagai berdasarkan sumber dan bukti yang mereka ada. Jadi pelajar terbuka, berdasarkan kefahaman pelajar tentang sesuatu persoalan tadi yang kita nak jelaskan sebagai dapatan isi tadi, berdasarkan sumber pertama, sumber kedua, sumber lisan itu, kita memiliki keupayaan untuk mentafsir berdasarkan kepada fakta sejarah. Itu yang dikatakan pentafsiran sejarah. Jadi tidak ada yang betul, tak ada yang salah, tetapi berdasarkan kepada fakta yang dia ada, berdasarkan evidence yang dia ada pada waktu itu. Dan itu akan memberi satu tafsiran yang menarik tentang sesuatu perkara. Sebab tu saya kata, kita tak perlu ambil kita walaupun kita mengkaji tentang kajian yang telah dibuat sebelum ini, tapi kajian kita melihat dari sudut yang lain. Persoalan yang lain yang nak kita huraikan dalam jangka masa yang lebih lain, yang lama, yang terkini misalnya. Berdasarkan bukti-bukti terkini yang kita perolehi. Itu akan memberi satu tafsir yang baik. Tafsiran yang menarik. Itu yang memberi semangat kepada kita untuk mencungkil menjadi seorang sejarawan. Tafsiran sejarah berbeza kerana seseorang pengkaji cenderung untuk mendorong sesuatu pihak. Itu yang katakan pentafsiran bias. Mungkin setengah tu bias. Perkara ini kaitkan dengan bias ataupun kecondongan dalam sejarah. Tak salah, tapi berdasarkan kepada fakta yang kita ada. Berdasarkan sumber pertama, sumber kedua ataupun sumber lisan. Jadi, bila kita menulis tentang esei sejarah berdasarkan persoalan yang telah kita bentuk, kita nak menjelaskan persoalan itu yang dikatakan sebagai dapatan kajian, itu isi dalam esei yang nak kita jelaskan, mesti bersandarkan kepada evidence, iaitu sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber ketiga. Jadi pelajar gunakan sebaik-baik elemen ini yang kita katakan sebagai ciri-ciri sejarah, kepentingan sejarah. Dan sebagai seorang sejarawan, student of history, kita perlu menggunakan semua perkara yang saya jelaskan hari ini dalam menulis esei kita, supaya kita dapat menghasilkan satu esei yang menarik. Bukan tajuk tu hebat, tetapi bila kita membaca esei tersebut, bila orang lain membaca esei tersebut, mereka berminat untuk meneruskan pembacaan tersebut. Mereka berminat untuk mengetahui lebih mendalam tentang perkara yang kita kaji. Biar kecil, tetapi mengikut format yang betul, mengikut kaedah penulisan yang betul, yang bersifat sejarah, berciri-ciri sejarah, dan kita mentafsir berdasarkan tafsiran seorang sejarawan yang berpegang kepada sumber pertama, sumber kedua, sumber lisan. Teruskan para pelajar dengan apa yang telah kamu hasilkan dan cuba memperbaiki dalam proses kita menulis. Sebab bila kita menulis esei ini, kita melalui 3 peringkat. Pertama, sebelum, semasa dan selepas. Jadi pelajar ada 3 tahap penulisan. Sebelum, kita dah siap semua proposal. Saya rasa semua orang dah ada proposal sekarang ni. Dan proposal tu belum tamat, berdasarkan bahan yang pelajar kumpulkan itu, pelajar boleh ubah proposal tersebut, supaya proposal itu sama dengan esei yang kita tuliskan nanti. Di akhir nanti, selepas kita selesai esei untuk membuat pembentangan dan sebagainya. Jadi selamat, maju jaya. Teruskan para pelajar, jangan susah hati. Dan esei dalam video yang kedua nanti, saya akan jelaskan tentang bagaimana kita nak mendapatkan sumber pertama, sumber kedua dan juga sumber lisan ini secara online. Bagaimana kita nak membuatnya, dan kita nak memberi maklumat-maklumat ini secara online untuk membataskan pergerakan kita, terutamanya dalam COVID-19 ini. Jadi kita jaga kita, keselamatan itu penting. Kita menghentikan rangkaian ataupun rantaian
wabak COVID-19 ini. Okay, terus stay at home, jaga diri, dan siapkan Asia dan kita dapat menghasilkan Asia yang baik walaupun dalam kekangan yang kita alami. Selamat maju jaya, jumpa lagi untuk siri seterusnya. Terima kasih. Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di